Dia sebenarnya saya pun tak ada masa sebenarnya, tapi oleh kerana rakan-rakan saya macam Gayatri orang Astros dia pun kita jadi partner dia orang banyak filem kita buat JV kat dia orang. Jadi bagi saya tak apalah sekali. Tapi yang saya pening tu tiba-tiba bagi watak dukun pula tu. Itu saya perasan. Tiba-tiba aku tak pernah jadi dukun. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast bersama dengan Syuk, Sueb dan Abeg G. Oh, Abeg G. Abeg G nampak ceria lain macam Abeg G. Hari ni memang ceria lah. Bawa balik pada konti ya. Ya, bawa balik pada studio. Pagi tadi aku keluar pukul 4 pagi. Kan, sambil-sambil pukul 4 pagi tu, daripada pukul 4 pagi aku dengar iklan sampai aku habis kerja. Asyik duk sebut pecah perut, kecut perut. Pecah perut, kecut perut. Oh, pecah perut, kecut perut. Pecah perut, kecut perut. Apa benda tu? Kau cakap satu-satu. Tak ada, dia di iklan di radio aku, dia sebut pecah perut, kecut perut. Pecah perut, kecut perut. Kecut perut, pecah perut. Apa ni? Aku tak faham. Jadi bila kau dengar tu? Jadi hari ni bila kita start untuk kita episod kali ni, aku nak cabar korang berdua. Kita buat tongue twister. Lembut lidah. Aku ingatkan nak cerita apa, pecah perut, kecut perut. Dia cabar kita Dul. Dia tak tahu lidah kita ni selembut mana Dul. Tunjukkan lidah kau lembut macam mana. Siapa mula dulu? Lidah dia bergeleming. So macam mana? Kau nak aku sebut pecah perut, kecut perut. Dalam masa 10 saat kau kena sebut pecah perut, apa nama, kecut perut. Okey, laju-laju. Tanpa fumble, laju-laju. 10 saat dia. Sebelum tu aku nak buat disclaimer. Aku pernah memang cakapku memang laju gila. Wow. Aku dikategorikan orang paling laju bercakap di kampung. Dia laju cakap ke laju nipu? Tak laju cakap. Okey. Jadi bila aku cakap tu, kalau kau dengar, kau mungkin akan dengar perkataan yang macam kau sendiri dengar macam ujung-ujung je. Cepatlah aku nak dengar. Okey, boleh Baik, kita mulakan 10 saat dari sekarang. Sekejap lah. Terlampau laju. Kau tak perasan. Janganlah. Dia suruh sebut kecut perut, pecah perut. Berurut apa? Sebab aku terlampau laju. Orang tak nak macam gitu. Okey, kau aku tunjukkan. Kau tunjuk. Okey, kecut perut, pecah perut. Kecut perut, pecah perut. Laju. 10 saat dari sekarang. Kecut perut, pecah perut. Kecut perut, pecah perut. Kecap perut. Kecap perut. Kau kata kicap perut. Mana punya Kelantan? Tak, kenapa nak kena kecut perut, pecah perut? Dia sebenarnya ini aku tahu. Aku pun selalu dengar iklan ni dekat radio, dekat TV pun ada. Ini tagline untuk salah satu filem kita yang bakal ditayangkan di seluruh pawagam di Malaysia pada 31 Oktober 2024. 20,000 2024. 31 Oktober. 31 Oktober ni filem dia. Filem ni ke kau cakap ni? Yang ini ke? Yes. Don Dukun. Jom kita tengok trailer dia. Okey. Cubalah tekan. Jomlah. Play je. Okey, cuba tekan. Kecut perut. Syaitan yang Pecah perut. sabar ni wih. Lama ada hantu Aku kenal tu. Yang jadi dukun yang jadi dukun lama tu. yang bermisai tu. Aku kenal. Kenapa dia jadi dukun? Macam mana dia sampai situ? Inilah dia. Ambil bagi aku kejap. Tak sampai tangan dia? Tak sampai lah tangan aku. Tadi kalau kita tengok daripada penerbit yang sama dengan Hantu Kak Lima. Kau baca sikit dulu tentang filem ni. Ini maksudnya filem Don Dukun, betul? Betul. Okey, filem Don Dukun. Arahan Wan Hafiz. Skrip tulisan Junad Muhammad Noor dan juga Amin Shakib. Junad Muhammad Noor ni bukan anak kepada Datuk Lat ke? Yes. Okey. Datuk Lat melukis. Sekejap, diterbitkan oleh Astro Shaw. Wow. Infinitus Gold dan juga Golden Screen Cinemas. Bersama edaran Astro Shaw dan juga GSC Movie. Okey. Dibintangi oleh Zul Arifin, Ropi Cecupa, nampak tadi. Douglas Lim, nampak. Sanggita Chris Nasami, ada nampak tadi. Marsha Mila Londoh ada nampak? Ada nampak. Yang ini paling nampak tadi. Siapa? Siapa Dul? Bersongkok tadi. Yang bermisai. Okey. Sejujurnya Dul, selama ini yang kita tengok, sosok ini adalah seorang producer. Betul. Yeah. Seorang pengarah. Betul.
penyanyi pun pernah dengar. Bila ku dengar Bunyi maracas. Dia kan. Dan dia ada dalam Don Dukun. Yes. Siapa dia Dul? Siapa dia? Perkenalkan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ya. hari ini kita bersama-sama dengan Wow. Datuk Yusof Aslam. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Tok, satu saya nak puji Tok Tok. Dulu saya jumpa, bukan dululah, kita tak jumpa, tengok dalam TV begitu. Okey. Jumpa hari ni pun begitu Tok. Macam mana tu? Apa yang beza ke sama? Handsome, tetap nampak muda. Maintain lah tu. Apa tu Tak adalah, saya sedar diri saya dah tua. Tapi tentang apa ni, perubahan wajah ni, ini tiap orang lain-lain. Ini semua saya tak menganggap diri saya tua. Orang perempuan tak suka dengar ni. Ya, betul. Isteri kau dengar, jangan perasan. Pasal hati-hati. kadang-kadang kita pergi majlis, Datin, Datuk nampak muda. Dia balik rumah jangan perasan. Datuk, Saya pun sedar, saya pun tak perasan. Datuk Saya ada makan tetap- apa-apa ke? tak Kismis ada. minda ke? Suplemen tak tak ada. Suplemen adalah kita adalah ubat minyak ikan apa semua kan. Lepas tu ubat untuk kita kurangkan kolesterol. Itu adalah. Apa tu ubat kurang kolesterol? Macam saya ni Tok tengok dah tahu kan. Yalah, memang berkolesterol tu. Adalah, saya pun lupa ubat tu tapi ada kat rumah. Baik. Tu tahun ni 71 tahun Datuk. 70. 70. Sorry, terlebih bulan satu pula. apa ni, saya lahir 24 April 1954. Baik. Jadi sekarang ni saya dah 70 tahun 5 bulan lah. Oh. Ya kan? Ya, lebih kurang. Yalah, 70 Secara tahun tu. tepatnya. Saya Menghampiri. 40 ni. Yalah. Okey Tok, kita nak memetik balik kepada Don Dukun tu. Okey. Dukun, ya. Tok, kita tahu Datuk adalah seorang producer. Datuk adalah pengarah. Sure. Jadi sebenarnya lama juga kita tak tengok Datuk kembali berlakon di filem. Fikir macam comeback macam mana tu? Drama TV selalu lah. Drama TV Polis. selalu. Yang drama polis tu, kalau saya punya drama TV mesti ada galak tu, saya misal tu kan. Ada depan ni tu. Memang bawa ada tu. pun. Pak Syed, Pak Syed. Galak ni, dia ni Pak Syif, dia macam saka saya ni. Mana ada saya, situ dia ada. Dia apa? Accountant ke? Bukan Dia ni veteran yang boleh katakan macam apa ni, dalam rumah Scope Production jugalah. Sebab saya anggap dia macam staff, pelakon dan juga macam saudara. Because hubungan dah 40 tahun bersama saya dekat Scope Production. Saya pada tahun depan bulan 3 40 tahun. genap 40 tahun. 4 Betul. dekad. Ya. Daripada saya usia 29, daripada Datuk Galak umur 43 dia join saya lah. Dia muda lagi ketika tu. Datuk tahu tak, saya lahir Scope Production dah buka tu. Punya lama je Aku Scope baru Production. lahir. Kalau tahu. dia baru lahir tu, Ini belum lahir tu. Saya belum lahir. Masa tu bapak saya baru couple time tu. Okey Tok, kembali balik kepada tadi. Okey. Tok, maksudnya setelah sekian lama Tok tak berlakon filem dan tiba-tiba Tok muncul kembali dalam Don Dukun. Dia sebenarnya, saya pun tak ada masa sebenarnya. Tapi oleh kerana rakan-rakan saya macam Gayatri, orang Astros dia pun, kita jadi partner dia orang banyak filem. Kita buat JV kat dia orang. Jadi bagi saya, tak apalah sekali. Tapi yang saya pening tu, tiba-tiba bagi watak dukun pula tu. Itu saya perasan. Ini- Tiba-tiba aku tak pernah jadi dukun. Tak pernah. Tak pernah sekali langsung ya. Tak pernah sekali menjadi dukun. Ada nak kena baca jampi serapah ke apa dalam tu tak filem ada, ni? tak ada. Pasal Tok tak ada. pernah jadi dukun, tapi jumpa dukun pernah lah. Jumpa dukun tak ada. Saya bukan main-main bomo, tak ada. Tapi macam mana nak bawa watak sebagai Tapi watak saya pun tak banyak. Dia banyak apa ni, orang kata fast cutting lah. Fast cutting. Lepas tu ada apa ni, watak saya sebagai bintang undangan aja. Lepas tu Zul Arifin menjadi anak saya lah. Jadi zaman saya muda tu pun zaman flashback masa saya muda dulu. Saya pernah jadi apa ni, dukun Don, apa panggil dia, Don Samad. Don Samad, ya. Don Samad watak tu. Saya ada isteri. Jadi masa tu Zul Arifin anak saya kecil lagi. Itulah kisah dia. Jadi cerita pasal sekumpulan ataupun satu keluarga dukun yang mewarisi saka. Saka. Jadi apa ni, ada satu tragedi berlaku. Di mana tragedi itu menyebabkan isteri saya meninggal. Kerana saya dalam bidang dukun ni lah. Itu menyedarkan saya. Lalu saya resign. Saya tak nak jadi dukun lagi. Tapi anak saya yang besar, dia nak jadi dukun. Itu Zorifin lah. Dia besar, dia nak jadi dukun. Tapi dia ni dukun plastik tu. Apa ni, dia ni dukun influencer lah. Influencer, dia nak cari glamour semua kan. Jadi banyak peristiwa berlaku. Jadi itulah perjalanan cerita dia. So ada konflik-konflik. Saya tak galakkan, tapi dia nak juga. Ada berlaku konflik-konflik antara saya dengan dia kan. Itulah kisah dia. Tapi dia banyak kisah tu. Dia ada 3 dukun.
anak saya si Zuarifin. Dia kemudian ada lagi seorang lagi orang watak Cina, Douglas Lim. Dia juga menjadi dukun juga tu, dukun Cina lah. Dukun Cina pun ada ya. Satu lagi dukun India lah. Yang tadi yang nama pelakon Sanggita. Sanggita. Cerita ni gila-gila lah, cerita komedi kan. Okay. Apa sekalipun saya ucap terima kasih kepada penerbit kerana menjemput saya kan. Saya pun tak boleh mengatakan saya producer. Betul. Saya pengarah, saya tak nak berlakon filem orang. Bagi saya pun asal berlakon juga. Apa salah kita memeriahkan industri ni? Tak salah kan? Betul. Tapi tu Datuk seorang penerbit, Datuk seorang mengarah, duduk di bawah arahan Wan Hafiz. Ya. Okey tu, selesa dengan orang. Bagi saya meraihkan kedatangan pengarah-pengarah baru. Dan kita sebagai orang lama pun tak bolehlah kita besar diri, kita ni orang lama nak berlakon bawah pengarah baru. Bagi saya tak kisah. Saya ambil juga contoh macam Datuk Ramli Razali. Dia pengarah besar tu, pernah menang best actor, best director banyak kali. Syamsul panggil dia berlakon dalam filem Munafik. Munafik 1, Munafik 2. Saya tengok dia down to earth. Saya tengok, saya respect orang lama macam dia, umur dah 80. Pengarah tu. Pengarah bekerja dengan bawah seorang pengarah yang baru berusia dalam muda lagi 30-an kan. Jadi bagi saya kita kena sesuaikan diri lah. Betul. Jangan kita anggap kita sebagai seniman ke pengarah besar ke apa hal kau nak mengarah aku dengan. Kita kena down to earth juga. Kita sebagai manusia kita kena sedar diri lah kata orang. Jangan riak. Itu dia. Tapi tu daripada segi idea kan Datuk adalah pengarah juga. Jadi ada tak ketika ini kalau jujur lah tu macam ketika Datuk shot tu macam Datuk terfikir patutnya aku rasa kena macam lain lah. Itu biasa. Itu dia. Bukan biasa. Itu dia. Sebab saya daripada mula saya berlakon filem kan. Masa saya berlakon dalam filem Jim Samsudin, iaitu filem Bukit Kepung. Saya sebenarnya mula minat lah di pengarahan. Saya tengok Bukit Kepung Tan Sri Jim mengarah, very serious, orang dia tegas kan gitu. Dan cara dia mengarah, tengok saya dah berangan lah nak jadi pengarah. Jadi bagi saya itu adalah proses lah. Itu kita gerakkan rasa kita tengok Tan Sri. Saya suka Tan Sri Jin punya style. Dia bajang ambil shot. Dia pengarah yang rajin ambil shot. Banyak shot dia ambil. Bila shot banyak dia ambil, untuk cutting point editing cantik. Senang lah, banyak benda kan. Tapi saya pernah juga bekerja di bawah pengarah-pengarah lama kan. Setengah tu kita kata aku ni long shot, ini mana close up aku. kan? Sebab kita pengarah. Pengarah kan. Ini asyik long shot. Kita tengok gambar-gambar cowboy, gambar Hindustan kan. Gambar-gambar Cina. Dia bermain dengan shot. Bagi shot ni penting. Orang kata kalau kau main close up aja, kau tak main acting, kau kena main full shot, your body language. Dia semualah, dia ada rhythm. Rhythm close up, rhythm MS, rhythm long shot kan. Kalau tidak kan dia jadi stagnant situ, orang kata boring lah, because apa yang merosak dalam sebuah filem, pacing kita. Pacing is very important. Kadang-kadang kalau ada certain pengarah masing-masing style lah. Dia suka stay lama-lama shot kan. Jangan potong. Dia main acting cantik ni, cantik. Jangan potong. Kau bukan buat teater. Betul. Kan? Teater tak apa, dah kan orang nampak kan. Kalau bagi small screen, di panggung sekali pun orang nak dia punya reaction. Perubahan shot. Reaction kan tu. Itu masing-masing style lah. Bagi saya macam pengarah yang Wan Hafiz. Wan Hafiz, saya nampak dia sebagai seorang pengarah muda yang rajin ambil shot. Rajin ambil shot. Dia suka banyak shot. Gelak Jadi ada. Aku main saka dia sini. Datuk punya shot banyak lah masa tu dia ambil. Banyak ambil shot. Jadi bagi saya masing-masing ada cara. Tapi tak boleh kata semua yang kita apa yang kita suka mungkin orang tak suka. Betul lah tu. Kan kau main style macam ni. Masa saya buat zaman-zaman saya buat filem ada yang kawan kata kau tak patut ambil shot ni lah, kau ambil macam ni lah. Mati kata suka hati aku lah, aku pengarah. kan? Dia bukan apa tu, pasal dia banyak kena buat shot tu yang malas tu. Kau ni tadi dah ambil sini, kau ambil daripada sana, ini kau ambil daripada seberang jalan ni. Apa ni? Dia sebab apa? Saya pernah sekali Syamsul dia mengarahkan drama tu. Maksudnya dia belum jadi pengarah filem lagi lah. Dia mengarahkan satu drama saya tak salah dia drama Sembilu Kasih. Siri. TV ni kan? TV. Siri tu popular. Dalam 4 tahun dia on air. 2 tahun di RTM, 2 tahun itu. Jadi ada veteran lah, kita ambil veteran. Dia jumpa saya komplain, kata Datuk penat lah saya berlakon buat arahan Syamsul anak Yun. Kenapa? Tak ambil shot, top shot dia ambil ke tepi, dia ambil ke sana ke tepi. Kan? Kau gemas sampai dia pernah bertekak dengan dengan anak Syamsul. Dia kata ni apa salah lepas dia tak kata kau dia komplain memanglah shot lah banyak pak. Takkan letak kamera situ je. Kita nak main leceh lah ambil orang lama ni. Ada orang lama lah, orang lama pelakon lama. Dia rasa letih kan sebenarnya. Bila edit cantik
Oh ya. Cantik dia ada long, ada close. Dia cantik, cepat gambar tu. Betul lah. Kan kau bercakap purupret satu shot kan. Ngantuk lah orang. Dia tak kadang-kadang kan ada banyak shot. Sekejap lagi bila tengok, apa pasal dia pakai shot ni je Tak pakai. Itu hari yang aku bersilat apa semua tu. Apa tu? Mana tu? Kadang-kadang macam itu. Itu tak apa. Tak kan. semesti you ambil 10 shot nak pakai 10 shot. Okey. Itu kerja editor. Editor akan main rhythm kat situ. Betul. Dia main tempo macam kita menari kan. Betul. Kalau you tengok cerita Hindustan, dia making elf sampai 10 kamera. Cerita putih sama. Kita tak ada. Kita paling banyak pun 2 kamera, 3 kamera kan. Oh, baru tahu dia tu cerita orang putih 10 kamera tu. Ada yang pakai 10 kamera. Dia semua angle dia main. Semua That's dapat. why you nampak kalau gambar-gambar putih. Zaman saya dah ingat lagi. Apa sih aku tengok kadang cerita-cerita Melayu dia lembab kenapa? Hitam putih aku rasa kawan-kawan saya kata. Lepas tu kita tak tahu lagi lah. Baik tu. Dah masuk bidang ni baru kita tahu faham. Sebenarnya kena rajin ambil shot. Betul. Itu dia. Baru jadi tak boring benda tu Betul. Tapi tengok pada babak, ada babak yang you tak main shot, dia ambil lebih. You maintain the shot, you maintain shot because you perlukan dia punya ekspresi, ekspresi muka dia, cara dia deliver dialog kan. Jadi bukan semua kata mesti nak main banyak shot. Tok, saya tanya, adakah sekarang, sebab saya dah tengok satu filem ni tu kan, kalau dulu kita tukar-tukar shot kan, tapi ada satu filem ni dia start kamera dia macam terus ikut adegan tu. Dia macam tak berubah shot, dia tapi dia terus itu ikut. itu handheld. Shot handheld. Itu tak apa. Itu tak apa. Tengok pada jadi bergerakkan. Tak mesti kita nak bagi orang tu bergerak. Tengok pada visual pengarah. Siap pengarah dia ada dia punya imaginasi kan. Imaginasi you lain. Macam imaginasi you pandang perempuan ni, you rasa you lawa. Kenapa perempuan tu? Aku pandang perempuan ni, aku nak biasa dia kan. Ini imaginasi masing-masing punya imagination. Betul. Ada kata bini saya tak lawa tu. Tak, bini aku lawa. Tok, mana yang lagi best tu? Antara jadi pengarah ataupun pelakon? Bagi Datuk Yusof Aslam sendiri. Bagi saya puas sebagai pengarah. Sebab kita dapat melahirkan apa yang kita hendak tu. Okey. Masing-masing lah. Masing-masing lah. So ini bila masuk berlakon dalam Don Dukun ni lebih kepada nak apa? Lepas rindu. Lepas rindu lah tu. Yalah, betul lah. Betul lah. Saya pun dah penghujung usia, dah masuk 70 tahun. Masa tu saya nak peluk gambar ni, kita syuting sebelum Syarif. Before Syarif. Ya, dia lewat sikit. Jadi saya masuk situ, saya syuting pun tak lama lah, dalam seminggu. Dalam seminggu. Yang galak pun syuting juga. Ada juga. Jadi saka tu. Ada juga situ tu. Tok, saja nak selit sikit tu. Bila Tok sebut Syarif kan. Satu tahniah lah Tok. Memang Syarif meletup-letup lah. Jadi bila Tok tengok, Tok berjumpa dua tempat lain berbeza. Syarif di Zul Arifin di Syarif dan Zul Arifin di Don Dukun. Tok tengok macam mana Tok Zul Arifin ni? Of course, Zul ni dia ni kira damn good actor lah. Amboi Tok. Betul. Betul. Saya kata betul. Dia ni ada personality yang bagus dengan dia punya height, badan dia kan, dia ada look kan. Betul tu. Saya nampak lepas tu dia memang daripada mula-mula dia involve tu, dia start pernah berlakon drama gerak. Saya pernah berlakon daripada mula dalam setahun 2 tahun ni kan. Dia tengok budak ni ada look, dia ada bakat yang besar. Ada package tu beza dia antara cerita Syarif. Syarif dia buat watak. Watak sebagai pegawai polis santai, yang dia hantar oleh pihak atasan untuk siasat polis. Siapakah tikus-tikus dalam jabatan polis tu kan. Memang meletup tu. Memang baik. Itu kisah dia. Dalam Don Dukun ni pula dia jadi watak sebagai dukun, influencer dukun lah. Jauh tu daripada Syarif ke dukun ni. Tapi situ watak dia different lah, tapi dia pandai lah. Zul ni bagi saya dia orang kata damn good actor. Damn good actor. Ya, tak, sebab Zul Arifin dia ada sisi komedi dia juga. Betul. Kalau tengok pengarah tu pandai acu kan dia, jadi dia. Ya, betul. Kan? Kadang-kadang ikut rhythm pengarah, dan dia juga bagi idea sometimes. Saya tengok dia shooting sometimes macam dia punya dialog pun dekat natural. Kau tengok nama dia, elok kat situ kan. Macam orang perak bercakap tau. Ada je kamu kat sana kan. Benda tu natural kan. Dia okey lah, saya nampak okey. Kejap. Oh tu. Boleh tu. Semua cemas tu. Aku baru dia. Siapa pula? Maaf kejap Apa tu? Ini punchline tu sebenarnya ni. Cari baru nak marah kan. Datuk punya. Mana himpun dah. Datuk, dalam ramai-ramai pelakon yang Datuk berlakon dalam Don Dukun ni, siapa yang paling selesa Datuk berlakon lah? Bekerjasama. Saya of course scene saya banyak dengan Zul. Dengan Zul.
Okey lah, Alhamdulillah lah. Filem tu pun dah disiapkan, akan ditayangkan pada 31 bulan kan. Betul tu. Soal sambutan ni mudah-mudahan kita sebagai pemain, sebagai orang industri, kita hendakkan supaya filem-filem Melayu mendapat sambutan hebat. Amin. Sebab apa, yang apa ni saya tengok, yang satu menjadi kebanggaan saya. Dulu orang kata aku tak tengok cerita Melayu lah. Aku nak tengok cerita putih. Betul. Tapi sekarang kita tengok 3 tahun berturut-turut daripada zaman apa ni, tahun 2022. 22 ya? 22. Filem Mat Kilau ditayangkan. Betul. Tahun tu paling tinggi kutipan Mat Kilau. 100. Mengalahkan 97. Mengalahkan filem-filem Hollywood. Betul. Lepas tu tahun yang selepas tu pula, saya pun tak sangka filem arahan Syafiq, cerita evolusi, bukan cerita mana nanti, Police Evo. Police Evo 3. Filem tu dia berentap dengan filem apa tau? Fast X. Wow. Okay. Kecut perut, babe. Ya tu Fast X tu. Syafiq kata apa? Syafiq punya kecut apa ni, masa ni lawan kita. Furious tu. Nanti gambar yang pertama, cerita Polis Evo pertama collect 17. Yang kedua 22. Ini kalau mudum capit lah kena. Betul. Dia takut lah kan. Kita Pik, kau serah pada rezeki lah Pik. Kan? Ini papa pun risau juga, tapi insyaAllah lah kita serah pada rezeki. Jangan takut dengan perjuangan. Perjuangan dia ada masa turun naik. Betul tu. Allah punya kuasa, gambar tu kutip 54 juta. Jadi apa ni, kutipan paling tinggi kita beat cerita putih. Yang putih masa tu pun dalam 30 juta lebih. Fast X lah. Fast X. Siapa pun tak sangka benda ni. Ya tu. Dan lepas ni tahun 2023, saya pun tak sangka. Kita pun lawan dengan filem besar. Saya tak tahu cerita apa. Itu filem besar juga. Ketika itu tu. Ketika tu. Lepas dia main dalam seminggu ke 2 minggu. Seminggu kita masuk. Saya tu. Tapi bagi saya serahkan soal rezeki pada Allah SWT. Saya pun unsangkable lah kata orang. Kita tak sangka lah. Tiba-tiba filem tu mengutip Sharif, mengutip dia 64.5 juta. Tapi memang baik Singapura. tu. Jadi ini benda-benda ni segala yang baik daripada Allah SWT. Kita hanya berusaha. Saya tak kata anak saya yang terbaik ke saya ke company saya terbaik, tidak. Bagi saya ini semua rezeki daripada Allah. Tapi kita kena berusaha untuk buat sehabis daya kita, sehabis baik kemampuan kita. Okey tu. Bila Tok cakap buat sehabis baik tu kan, saya cuma nak menyelami tu, macam mana seorang producer ni memilih kriteria filem yang dia nak keluarkan tu? Itu bagi saya bukan producer. Saya ni itulah yang zaman saya ni galak tahulah kisah saya buat filem dulu. Saya berdiri sebagai producer, sebagai penulis skrip. Wow. Kadang-kadang kita pelakon sekali kan. Betul. Sebab kalau kadang-kadang orang bagi saya skrip, okey ni Sob, kau ambil skrip tu, bagus cerita ni Sob. Saya baca, saya tidak rasa tak rasa. tak terasa feel. Saya rasa mungkin tak sesuai lah, mungkin orang tu rasa kan. Lepas tu saya pula ada penasihat saya. Antara saya bini aku. Rumah tengok juga filem yang apa nak dikeluarkan. You nak buat apa, you dah buat drama TV banyak, you kat 4-50 drama you dah buat. Sekarang nak buat filem. Saya nak buat filem takut pasal tu. Pasal banyak filem Melayu jatuh. Jadi market kan aku labur simpan duit 400,000 daripada buat drama bertahun-tahun. Buat filem 300,000 habis. Sekali jalan je. Takut dengan spender je kan. Betul. Spender tu. Pasal apa, business filem ni very high risk tau. Very high risk business saya kat you. Betul lah. Saya sepanjang saya terlibat sebagai pelakon kan, saya tengok sendiri ada producer yang sampai gadai rumah benda. Betul. Memang high risk. Kalau contoh kita ambil masa filem Abang apa ni, KL Gangster yang bocor tu. Bocor dua yang bocor. Pedih tu. Berapa untuk modal masa tu? Kita belanja gambar tu paling tinggi lah. 3 juta, dekat 4 juta kita belanja. Gambar tu yang first one kita belanja dalam 2 juta lebih. Dia mengutip dekat 12 juta. Yang kedua ni tiba-tiba lagi sebulan nak tayang, dah bocor semua dah tengok link dah. Jadi Syamsul betul-betul dia down, frust satu. Dia frust sampai dia tak nak buat filem apa semua. Apa ni, lepas tu dia kata apa ni, tosah tayang lah, macam terasa macam down. Saya kata Sol, Allah Ta'ala kalau dia beri kita 10 kemanisan, apakah kamu tak boleh terima 1 kepahitan? Dalam dunia ni ingat, orang buat filem, orang lain buat filem. Banyak orang buat filem, ada yang laku, ada yang tak laku. Satu kau buat, 2 kau buat laku, 1 laku, tak laku. Dan sejarah saya buat filem, kamu tahu kan? Sampai zaman saya Allah Ta'ala bagi 14 filem saya buat, alhamdulillah. Semua apa ni, blockbuster. Ada punya ujung-ujung pun still kita apa ni mencecah 1 juta ke atas. Ini kisah-kisah belas tahun dulu lah. Betul. Kemudian anak-anak saya macam Syamsul, semua filem sukses. Jadi saya beritahu dia, Sol,
Ingat, kita tak boleh. Kalau kita rasa kita rasa kesal, libat kita marah Allah tau. Sebab Tuhan dah bagi engkau segala yang berlaku ada hikmah dia. Betul. Hikmah. Akhirnya dia pun slow down, kemudian pujuk dia, okey. Ini anak muda, saya tak salahkan dia juga. Anak muda nak menang je kan. Dalam perjuangan sama, dalam bola sepak nak menang je. Tapi ingat satu, kalau you dah mencapai kejayaan, itu satu nikmat Allah bagi. Ujian. Kejayaan juga satu ujian. Betul. Kegagalan juga satu ujian. Supaya kamu bangkit semula. Wow. Masya Allah. Tapi tu Adab, kalau untuk Gangster 2 tu balik modal tak tu? Okey. Saya tayang. Kalau ikutkan Syamsul dia frust tau. Dia macam tak. Yelah, orang nak saya tengok. tayang. Dalam hati saya kata, saya akan tayang. Waimah RM1 saya kutip pun saya masuk dalam perjuangan saya. Okey. Tapi Alhamdulillah dengan izin Tuhan, gambar terus sayang, kita kutip 5 juta. Balik modal lah tu. Modal tak balik. Bagi saya juga 5 juta. Kena bagi kita setengah punya dalam panggung. Tax saya berapa dah? Ya, betul. Gambar tu saya rugi dekat 2 juta lah rugi. Tapi saya tak anggap dapat dikurangkan lah. Kalau tidak banyak itu rugi. Dekat 4 juta dia spend kan. Betul. Bagi kita dapat mengurangkan kerugian. Lepas tu barulah si Syamsul buat cerita. Kemudian lah 2 tahun dia tak buat filem, dia berlakon dengan adik dia. Kemudian dia buat filem apa lepas tu? Abang Lufadi 2. Munafik. Munafik 1. Okey. Munafik 1 ditayangkan. Munafik 1 dia buat dari itu. Kemudian you tahu what happened to Munafik 1? Kenapa? Masa first day gambar tu tayang, gambar tu kutipan dia amat kurang. Oh, ya ke? Amat kurang. Saya pun terkejut, tapi kita sebagai bapa tak mau tunjuk lah. Ya tu. Lepas tu Syamsul lagi down. Habis gambar dah kata relax sabar. Berapa saya? Ni tak jalan Pak. Dia kata no, serah. Apa berlaku kita reda. Ini perjuangan 40 tahun dah. Kita relax. Apa dia pun sampai dia duduk kat office tau. Dia duduk dalam studio. Tak keluar rumah. Tak nak keluar. Lepas tu bila malam tu besok tu hari Jumaat tu kan ada show malam tu kan. Jadi kutipan naik. Dalam Twitter semua orang puji gambar tu kan. Apa tengok orang puji apa. Gila-gila apa. Sampai mata dia keluar. Kata Sol, nampak Sol. Allah bagi ujian, lepas tu Tuhan bagi balik. Ini pun ujian aku rasa first day. Walaupun first day tak ada sambutan, second day dia naik macam roket dia naik. Betul. Lepas tu dia kutip 17 juta gambar tu. That's why dalam kehidupan ni, apabila kita dilanda satu masalah, jangan anggap wah habislah aku. Kita reda, kita bangkit balik, doa pada Allah SWT. Ingat satu lah. Itu dia. Dan Alhamdulillah nampak Syamsul lepas tu dia buat filem Munafik 2 sampai kutip 40 juta lebih. Lepas tu pergi Mak Kilau kan dia buat, walaupun bukan filem saya Mak Kilau dengan orang lain, kita mengedar, kita pun bantu gambar tu kan. Tapi meletup. Siapa sangka 97. Betul. Gila tu. Masya-Allah. Itu dahsyat tu. Lepas tu datang pula Syafiq, dia buat cerita Abang Lufadi 3 Saya tahu. Saya inspektor Shuaib tu. masa tu kira-kira zaman-zaman gawat, zaman pandemik kan. Ya tu. Saya pun ingat alamak kan. Alhamdulillah Meletup. 25 juta. Ya. Semua dengan izin Allah. Dia start Abang Lufadi 2 tu sebab Abang Lufadi lebih kurang 18. Saya ada tu dalam tu Abang Lufadi 2 Saya tu. tahu. Saya inspektor Shuaib tu. Tok, kata-kata Datuk hari ni sebenarnya memang sebab saya pernah lalui satu ketika fasa down. Tapi Datuk punya kata-kata ni buatkan saya nak cakap Datuk kan. Ya. Boleh saya jadi anak Datuk? Kenapa? Kena minta 3 juta? Saya tak ada apa. Kata-kata Datuk tu. Ya tu. Saya ikuti perkembangan Yus. Terima kasih tu. Kamu punya perkembangan saya tengok dalam tu, saya tengok. Saya bercakap kata mati saya lah. Baik tu. Saya kata budak ni jangan down lah. Baik tu. Terus jangan rasa down. Kalau kita hari ni Tuhan bagi kita apa, jangan kita macam kita marah Allah pula. Betul. Kenapa betul, kau macam ni? Kenapa? Jangan tanya baik kenapa. Baik Kadang-kadang kita pun ada kekurangan pada diri kita kan. Betul tu. Ujian. Baik tu. Kalau you berjaya, jangan riak, jangan terasa I'm the best. No. Betul tu. Dan jangan anggap kita the best. Baik. The best hanya Allah. Baik tu. Baik. Weh. Cerita yang sangat inspirasi untuk blog yang pertama pada hari ini. Kejap lagi kita nak menyelami kehidupan childhood Datuk Yusof Haslam. Dan saya Muhammad Syukri bin Datuk Yusof Haslam. Wow. Kecil hati bapak kau. Marah si Saha. Saha, kau tengok anak kau ni Saha. Adakah aku ada Yusof Haslam Saha? Terus dengar Dol Podcast.